semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Setelah kemelut politik pergolakan politik di Sabah yang dilihat berunsur pulih, namun kita tahu pasti ada bom yang akan meledak lagi. Pasti ada lagi kemelut yang akan terjadi lagi. Disebabkan cubaan untuk menggulingkan HJJ telah gagal. Sudah pasti Bung Mokhtar dan Shafie Apdal, saya rasa mereka masih mempunyai rancangan pada masa akan datang untuk menggulingkan sekali lagi kerajaan HJJ hari ini di Sabah. Akhirnya apa yang berlaku kepada Bung Mokhtar dan Shafie Apdal, dilihat Bung Mokhtar sehari sebelum beliau dipecat daripada kabinet Sabah Maju Jaya, akhirnya Bung Mokhtar berpindah ke blok pembangkang. Dan pada akhirnya beliau telah dilucutkan jawatannya sebagai timbalan ketua menteri dan juga sebagai menteri kerja raya. Dan yang paling menyakitkan sekali bagi saya lah, tuan-tuan dan puan semua, bagi saya paling menyakitkan yang menggantikan Bung Mokhtar adalah Adun UMNO sendiri, yaitu Syah Hilmi yang telah menyatakan sokongan beliau tidak berbelah bahagi kepada HJJ. Dah, pada akhirnya Syah Hilmi mendapat tempat Bung Mokhtar pada jawatan Bung Mokhtar yang dulu. Jadi, bagaimana pula dengan warisan? Apakah warisan masih mahu menjadi kerajaan lagi setelah warisan, setelah Shafie Apdal pun mahu mengguling kerajaan, mahu mengguling HJJ? Dilihat beliau menyokong kenyataan daripada Bung Mokhtar. Jadi baik tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan satu isu hangat hari ini, di mana warisan patut menjadi pembangkang berwibawa dalam kerajaan perpaduan Sabah. Kerajaan perpaduan Sabah, kenyataan daripada Rahizal Shah. Oke, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan share supaya ramai yang tahu. Dan Anda juga boleh komen, patutkah warisan menjadi pembangkang yang berwibawa ataupun tetap mahu menjadi kerajaan, menyokong Shafie Apdal sekali lagi menjadi ketua menteri. Parti warisan sepatutnya bertindak lebih matang dengan kekal sebagai pembangkang yang berwibawa dan tidak beria mahu menjadi kerajaan di Sabah. Kata pensyarakanan Fakulti Pentadbiran dan Sains Polisi UiTM Sabah, Rahizal Shah Abdul Karim, mereka boleh terus menyumbang pentadbiran negeri tanpa perlu menumbangkan kerajaan negeri yang sedia ada. Ia boleh dilakukan dengan bersama Gabungan Rakyat Sabah JRS membentuk kerajaan perpaduan yang berpegang kepada perjanjian, keyakinan dan perbekalan ataupun CSA. Walaupun warisan yang memberi sokongan di peringkat persekutuan, tapi tak bolehkah mereka menjadi pembangkang di Sabah dengan memberi sokongan melalui CSA? Misalnya, jika ada arang undang-undang yang memberi kebaikan, berikan sokongan, tapi sekiranya ada benda yang bertentangan, mereka menyuarakan pandangan atau memberi komennya. Sebaiknya, kata Rahizal. Ujar Rahizal lagi, perpaduan itu memang penting, tetapi tidaklah sehingga tiada pembangkang dan tiada ruang untuk proses semak dan imbang. Jadi akhirnya warisan ataupun Shafie Apdal menerima kenyataan ini daripada Rahizal Shah, di mana sepatutnya warisan patut jadi pembangkang yang berwibawa. Jadi apa komen Anda tuan-tuan dan puan-puan semua? Adakah warisan patut menjadi pembangkang yang berwibawa ataupun tetap dengan misi Shafie Apdal yang mahu menjadi ketua menteri sekali lagi? Jadi pada akhirnya itulah status terkini Bung Mokhtar dan Shafie Apdal setelah mereka telah melakukan cubaan untuk menggulingkan HJJ Noor. Hai semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah 10 nama ahli parlimen yang sudah diketahui identitinya yang telah menandatangani sokongan menyokong Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri,
surat akuan bersumpah SD yang telah ditandatangani oleh 10 ahli parlimen, termasuklah M. Saravanan, Hishamuddin Husin, Arte Joseph Kurup, Wika Seong, dan beberapa yang lain lagi. Setelah nama ini telah tular, identiti mereka sudah terdedah, akhirnya satu pendedahan daripada antara ke-10 ahli parlimen ini, satu pendedahan daripada ahli parlimen Jelebu berkenaan dengan 10 sokongan ini kepada Muhyiddin Yassin. Cerita sebenarnya akhirnya diceritakan sendiri oleh Datuk Sri Jalaluddin alias. Tanda tangan SD menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri bukan hianat parti. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Adakah tanda tangan menyokong Muhyiddin menjadi Perdana Menteri? 10 MP daripada Barisan Nasional ini, adakah ini adalah satu tindakan mengkhianat parti atau tidak? Jadi sekiranya Anda setuju, Anda boleh komen di bawah, dan sekiranya Anda tidak setuju pun Anda boleh komen di bawah. Oke, baik tuan-tuan dan bapak semua, tindakan 10 ahli parlimen Barisan Nasional, termasuklah 6 daripada UMNO, menandatangani akuan bersumpah ataupun SD menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15, bukan membelakangkan atau mengkhianati parti. Ahli parlimen Jelebu akhirnya bersuara, di mana beliau juga adalah salah seorang daripada 10 ahli parlimen berkenaan, menegaskan tindakannya menandatangani SD menyokong Muhyiddin adalah selaras dengan naratif pada parti pada ketika itu. Beliau berkata selepas UMNO dan BN memutuskan pendirian terakhir untuk menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, semua 10 ahli parlimen terbabit akur dengan terus menarik balik SD berkenaan. Maksudnya, SD ini sudah ditarik sejak UMNO BN bersetuju bergabung bersama Pakatan Harapan. Oke, kalau begitu tuan-tuan dan puan-puan semua, menjadi tanda tanya saya pula. Bagaimana pula dengan Hishamuddin Husin yang dikatakan memang tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Bagaimana pula dengan spekulasi yang menyatakan bahwa sekiranya Hishamuddin Husin yang menjadi Presiden UMNO yang baru akan membawa satu blok UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan? Adakah Hishamuddin Husin memang tidak mahu meneruskan perancangannya ataupun misinya untuk keluar daripada kerajaan perpaduan, ataupun memang mahu lakukan cuma tidak dapat lakukan karena takut hilang kursi disebabkan undang-undang yang telah ditetapkan, peraturan yang telah ditetapkan. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya salah seorang daripada 10 ahli parlimen berkenaan, yaitu Datuk Sri Jalaluddin alias, beliau menegaskan tindakannya menandatangani SD menyokong Muhyiddin adalah selaras dengan naratif parti pada ketika itu. Beliau juga berkata, selepas UMNO dan Barisan Nasional memutuskan pendirian terakhir untuk menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, semua 10 ahli parlimen terbabit akhirnya akur dengan terus menarik balik SD berkenaan. Mengenai 10 ahli parlimen termasuk saya yang menyokong Muhyiddin, ketika itu buat satu keputusan berdasarkan naratif parti. Apabila parti buat keputusan akhir untuk menerima kerajaan perpaduan, maka yang 10 itu pun menarik diri dengan membatalkan SD dan mengikut keputusan parti. Jadi akhirnya digagalkan lagi. Muhyiddin Yassin tidak dapat menjadi Perdana Menteri. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain.